Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 1 bab 1 sejarah tingkatan 1, iaitu tajuk mengenali sejarah. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum itu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh terus buka pada muka surat 4. Okey, baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan tengok 4 subtopik. Yang pertama, pengertian sejarah. Apa dia sejarah? Yang kedua, pengertian sejarah ikut pandangan sejarawan. Yang ketiga, masa silam dan ruang dalam sejarah dan yang keempat adalah sumber sejarah. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok gambar ini, ini gambar satu peristiwa yang bersejarah lah. Peristiwa yang bermakna bagi kita, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, yang berada dalam negara yang aman dan sentosa. Gambar ini menunjukkan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, yang mengisytiharkan kemerdekaan dari penjajahan Inggeris berdasarkan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ini salah satu peristiwa yang bersejarah lah. Yang kita boleh katakan benda yang sangat bermakna kepada kita, memberi iktibar kepada kita. Inilah yang dikatakan sejarah. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, cuba lihat buku teks kamu, muka surat 4. Okey, tengok pada perkataan yang cikgu boldkan ini. Secara umumnya sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Macam gambar tadi, gambar pengisytiharan kemerdekaan. Jadi benda tu dah lama berlaku. Jadi peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara. Jadi macam tadi itu berlaku dalam negara kita dan akan dikaji oleh sejarawan, dan peristiwa tu masih menjadi antara bahan kajian sehingga sekarang. Okey, siapa dia sejarawan ni? Sejarawan ni ialah ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monograf ataupun makalah. Okey, terdapat beberapa pengertian sejarah dari aspek bahasa seperti berikut. Ini apakah sejarah? Ini bukan kadang-kadang lah, memang selalu ditanya dalam soalan. Yang pertama adalah dalam bahasa Melayu. Apa dia sejarah? Jadi istilah sejarah ni dalam bahasa Melayu dia diambil daripada perkataan Arab, iaitu syajaratun, yang bererti pokok. Jadi sejarah ni dikaitkan dengan silsilah riwayat keturunan dan juga asal usul. Itu dari segi bahasa Melayu. Okey, yang kedua, Kamus Dewan. Kamus Dewan ni dia mendefinisikan sejarah ni sebagai asal usul keturunan ataupun silsilah. Jadi peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat ataupun tambur. Jadi kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Itu menurut definisi Kamus Dewan. Dan yang ketiga adalah dalam bahasa Inggeris, sejarah ni dipanggil history. History ni maksudnya cerita tentang seseorang. Perkataan ni dia diambil daripada bahasa Yunani yang bererti penyelidikan. Okey, kamu tengok dekat glosari bawah ni. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Apa dia iktibar? Apa dia monograf? Apa dia tafsiran dan juga apa dia
Tambur. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 4. Okey, seterusnya tengok pada muka surat 5. Okey, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Jadi dalam yang kita belajar ni ada 5 tokoh-tokoh sejarawan yang tersohor dan kita kena tahulah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Yang pertama adalah Herodotus, yang kedua E.H.K, yang ketiga sejarawan Islam, tokoh Islam Ibnu Khaldun, yang keempat Kokai Kim, dan yang kelima adalah Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi ni kamu boleh baca lah ni kamu boleh baca dalam buku kamu apa dia pengertian sejarah mengikut pandangan mereka. Dan ini semua ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kadang-kadang dia beritahu ini kan apa dia yang pandangan dia cuma letak pandangan. Okey, siapakah nama tokoh sejarawan tersebut? Contoh. Jadi kamu kena tahu. Ini kamu boleh baca. Okey, ada banyak lagi pengertian sejarah. Ada banyak lagi tokoh-tokoh sejarawan, tapi yang kita belajar yang ada dalam sukatan kita adalah ini yang kita perlu tahu. Okey, seterusnya masa silam dan ruang dalam sejarah. Sejarah ni kita kajian dia dibuat dia merujuk kepada masa silam dan ruang yang luas dan tiada batasnya. Okey, kita tengok. Kamu boleh buka muka surat 6. Tengok muka surat 6. Okey, masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dipanggil kronologi. Kronologi ni merujuk kepada rentetan masa yang berlaku secara teratur. Contohnya kalau kita kira nombor 1, lepas nombor 1 nombor 2, lepas nombor 2 nombor 3. Mana ada nombor 1 terus nombor 3 terus nombor 5, tak ada. Dia secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir dan bergerak mengikut satu garis lurus. Ruang masa ini dibahagikan kepada dekad 10 tahun, abad 100 tahun dan alah 1000 tahun. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman. Contoh dia sebelum Masihi dan Masihi. Zaman Masihi ni bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey, kamu tengok gambar ni. Ni gambar ni adalah gambar garis masa. Kamu tengok. Ni yang hujung ni zaman sebelum. Ni zaman sebelum Masihi. Lepas tu dia mula. Dia mula yang pertama dekad, kemudian dia abad, dan kemudian dia alaf dan seterusnya lah. Jadi ni kamu boleh tengok. Ni pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Dia beri rajah ni, tapi yang ni semua tak ada. Jadi kita kena tulis. Jadi kamu kena tahulah. Okey, melalui ruang dalam sejarah masa ni, sejarawan ni dapat menghasilkan menghasilkan penulisan mereka dalam tema-tema tertentu lah, ikut kajian-kajian mereka. Okey, jadi benda ni memudahkan lagi sejarawan untuk buat penyelidikan tentang sejarah-sejarah yang telah berlaku. Okey, dalam konteks sejarah Malaysia pula, ruang masa ni dibahagikan kepada beberapa tempoh. Contohnya Kesultanan Melayu Melaka, kemudian kemunculan kuasa-kuasa luar, dan juga yang terakhir adalah kemerdekaan negara kita. Okey, seterusnya sumber sejarah. Ini pun selalu ditanya dalam soalan. Okey, jadi sumber sejarah. Sumber sejarah ni ada dua. Yang pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Okey, sumber primer ni apa? Sumber primer ni adalah sumber yang belum diolah, maksudnya original, maksudnya yang asli. Dia belum ditafsir. Okey, contoh dia apa? Macam fosil, tulang dinosaur, contoh. Lepas tu artifak,
patung gangsa ke, loceng gangsa ke, pinggan mangkuk ke, tu contoh. Batu bersurat, keterangan-keterangan lisan melalui cerita-cerita orang, dokumen rasmi, fail-fail rasmi jabatan, surat peribadi, diari. Maksudnya benda yang asal, benda yang original, benda yang bersifat asli. Itu adalah sumber primer. Ini selalu ditanya dalam soalan. Okey, yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ni benda yang dah diolah, benda yang dah diterbitkan semula, dan benda ni tersebar. Jadi ada banyak dia punya salinan dia dan sebagainya. Contoh dia apa? Contoh dia macam buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, risalah, akhbar. Tu contoh dia. Jadi kamu kena tahu apa dia sumber primer dan juga sumber sekunder. Ini kerap kali ditanya dalam soalan. Okey, baik, tengok yang di bawah itu. Yang di bawah itu, ni gambar apa ni? Gambar loceng gangsa. Okey, apa dia yang dimasukkan dengan artifak? Artifak ni peralatan yang manusia cipta. Tak kiralah guna untuk berburu ke, untuk pertanian ke, perdagangan ke. Jadi benda ni adalah dipanggil artifak. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, benda yang bukan artifak, contoh dia apa? Contoh dia data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia, yang terdapat dalam tanah ke, atas permukaan tanah ke, pada dinding gua ke, pada dinding kota ke, struktur binaan ke. Contoh dia macam ni, gambar ni. Gambar ini adalah gambar candi Lembah Bujang. Jadi cuma tinggal tapak ini sekarang. Daripada tapak yang ditinggal ni, dia menjadi data arkeologi yang berkaitan dengan budaya, dan dia bukanlah artifak. Okey, yang seterusnya, ensiklopedia. Apa dia ensiklopedia? Okey, ensiklopedia ni dia sumber sekunder. Bahan-bahan yang ada kat dalam ensiklopedia ni fakta yang sahih, dan dia telah diterbitkan semula. Jadi dalam tu ada pelbagai tema, tak kiralah sejarah awal ke, sejarah moden ke, apa-apalah yang berkaitan, itu dipanggil ensiklopedia. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan daripada video yang telah kamu tonton ini. Okey, baik, jika kamu faham dan minat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi untuk subtopik yang akan datang. 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Okey, sehingga itu saja. Terima kasih. Bye bye.